Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Tuan Haji selamat pulang daripada menunaikan ibadah umrah. Okey, so izinkan saya untuk bertanya sedikit sebanyak. Yang soalan yang pertama adalah apakah perasaan Tuan Haji setelah pulang menunaikan umrah baru ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanyakan berkaitan dengan perasaan waktu itu bercampur bau lah mula-mulanya sebelum ketibaan ke balai berlepas PLIA. Ujian pertama saya terima ialah kesabaran. Contohnya waktu turun IRL, turun dekat eskalator tu dah satu ujian. Ujian kesabaran, di mana waktu saya dengan wife saya turun eskalator, wife saya tengah pegang beg besar, saya tengah bertongkat. Ketika orang di belakang tu tak sabar nak turun dan dia push saya dekat turun dia. Dan dah menguji kesabaran. Kesabaran. Jadi saya tulis baru dia tahu saya orang muda. Okey. So itu cabaran yang sebelum sampai lagi lah. Dan selepas sampai dekat KLIA, perasaan tu dah macam berdebar, risau, nak tinggalkan keluarga. Itulah sebuah sedikit sebelum melepas waktu tu. Boleh tak ceritakan perasaan semasa menunaikan ibadah umrah sini? Okey. Sejurus kami turun di Jeddah, sampai dekat Tauhid, memalang kat situ. Dekat situ ujian pertama, perasaan dia satu excited, yang kedua risau juga kan, sebab tanah suci, so kita kena jaga adab-adab semua. Dekat situ memang banyaklah benda-benda yang kita kena jaga, dan perasaan tu memang happy, excited, dan sambil tu nak buat ibadah kan. Jadi sampai dekat sana, Alhamdulillah pertolongan daripada tim-tim waktu tu memang sangat luar biasa. Dia sentiasa dia nak tanya pasal khabar saya, macam okey ke tidak, saya punya keadaan dekat situ. Maklumlah saya, satu grup kami, saya seorang je okey penglihatan. Boleh Tuan Haji ceritakan lebih detail macam manakah perasaan Tuan Haji apabila menjejakkan kaki pertama kali ke Tanah Suci? Perasaan waktu langkah pertama saya turun jumpa dia kapal terbang, saya cakap, ya Allah, macam dalam mimpi, macam memang tak dijangka-jangka. Dalam perjalanan tu saya doa semoga Allah bagi saya satu jawapan yang saya semenjak saya waktu nampak lagi. Waktu tu saya tengok gambar, saya tengok dekat TV, saya nampak khabar. Soalan saya yang waktu tu belum terjawab adalah Hajarul Aswad. Macam mana bentuk dia, macam mana tekstur dia, itu soalan waktu tu. Macam mana selepas pergi? Okey, perasaan sangat gembira dan memang macam dalam mimpi. Memang tak dijangka yang saya akan pijak Tanah Suci. Okey, soalan kedua adalah mengenai pengalaman. Okey, masing-masing ada pengalaman masing-masing. Okey, tapi pengalaman sebagai seorang yang istimewa. Okey, Tuan Haji pada seorang yang istimewa tidak boleh melihat. Jadi apakah yang Tuan Haji boleh share pengalaman pribadi Tuan Haji sendiri? Pengalaman saya sebagai seorang okey penglihatan banyak mencabarlah, sebab tempat baru biasanya saya susah saya nak explore, susah nak jalan. Okay, disebabkan situ macam rakan-rakan yang bantu saya, Encik Asra yang guide saya sepanjang saya membuat umrah, sungguh memudahkan. Macam nak bawa pergi ke Kaabah, buat tawaf, buat sa'i, semua dibantu. Dan juga Allah memudahkanlah, walaupun ada sedikit dugaan di mana-mana pun, tapi dekat dugaan di situ lagi mencabar. Sampai selepas waktu saya buat umrah, tawaf dan sa'i waktu tu tak ada masalah. Selepas balik dah hampir ke depan hotel, seorang hamba Allah ni dia terpijak sambil tongkat sampai patah.
Jadi dekat situ cabaran dia macam saya kan nak hasut saya. Dia cakap tak payahlah buat benda-benda macam ni. Memang selalulah bermain di fikiran dan selalu menghasut sampai saya fikir Allah, hajat saya nak pegang, nak tahu jawapan hajar al-aswad tu macam mana. Sebab tu dugaan pertama tongkat patah, seolah-olah saya hampir putus asa. Saya cakap alamak, tak boleh lah nak pegang, nak raba, nak tahu, nak cium hajar al-aswad tu. Yang kita tahu hajar al-aswad tu kalau kita nak pergi, dia memerlukan kekuatan sebab betul, ramai berebut selepas waktu solat tu, selepas tu ramai nak bekerja ke sana. Betul. So adakah Tuan Haji dapat ke sana ataupun macam mana, boleh ceritakan dengan dengan cubaan 3 kali sebenarnya. Kali pertama kami berdua, iaitu dengan seorang lagi sahabat syurga saya namanya Khalid, dan dia pun berniat sangat nak cium hajar al-aswad. Dia pun tanya saya, boleh ke bang nak pergi cium hajar al-aswad? Saya kata insyaAllah boleh. So plan kali pertama memang gagal. Memang langsung tak boleh, dah dekat dah tapi ditolak, berhimpit semua. Kami pun putus asa kali pertama. Cubaan kali kedua, alhamdulillah saya dapat pegang makam Nabi Ibrahim dan juga Hijir. Di situ kali kedua, cuma hajat yang utama tu, cium hajar al-aswad. Dan cubaan kali ketiga itu pun dengan planning lah, dengan 4 orang sahabat saya satu bilik. Waktu tu kami plan pukul 11 lebih malam, kami plan untuk pergi sana, sehingga plan yang tak pakai slipper, tak payah bawa barang, cuma bawa tongkat sahaja. Alhamdulillah kali ketiga tu saya Allah tunaikan dan Allah bagi saya jawapan waktu itu. Cuma waktu nak mencapai batu hajar al-aswad tu memang ada hikmah dan juga dugaan dia lah. Contohnya macam sesak nafas, saya dihimpit, kawan saya terputus kami punya pautan tangan semua dah terputus semua, hampir gagal. Waktu saya sesak nafas, saya mendongak, saya minta Allah bantu saya. Tiba-tiba ada 4 orang Arab waktu itu, tiba-tiba dari belakang, dan saya toleh belakang, dia nampak saya seorang orang buta. Terus dia cakap subhanallah. Dia pegang pinggang saya dan dia guna badan dia tolak pergi ke depan sampai dekat Kaabah. Subhanallah, seolah-olah Allah utuskan 4 orang Arab membantu saya. Jadi total orang yang menolong saya, membantu saya ada 8 orang. Subhanallah, itulah ajaib satu demi satu. Allah beri keyakinan pada saya. Hampir putus asa sebab tongkat patah lah, macam-macam kan, dan dengan himpit ribuan manusia, dengan sesak nafas. Waktu tu saya berfikiran, ya Allah, adakah saya dapat, seolah memang putus asa. Okay, Tuan Haji, itulah pengalaman dia sebenarnya yang kita nak tahu sebenarnya. Sebab setiap individu ada berbeza dia punya perasaan dan pengalamannya. Okay, boleh tak Tuan Haji ceritakan sedikit sebanyak apakah hikmah setelah selesai menunaikan ibadah umrah? Alhamdulillah, pelbagai hikmah yang saya dapat, di mana Allah tunjukkan, dia bagi tahu saya kesabaran itu adalah utama, dan kejujuran, keyakinan kepada Allah. Macam mana kita perlu minta doa dengan Allah, yakin dengan Allah. Sebagai contoh dari pengalaman saya cerita, waktu saya menongak, saya tak ada nafas, saya minta bantuan Allah, minta cinta Allah. Ya kaya Allah, pemudahkanlah niat saya, Allah. Dengan keyakinan, doa, itulah salah satu hikmah, senjata yang saya dapat pengalaman dekat Mekah, dekat Madinah. Memang luar biasa hikmahnya. Satu demi satu Allah bagi, satu demi satu Allah bagi keyakinan pada saya, dan satu demi satu Allah kuatkan saya punya perasaan. Pada sebelum ini, waktu waktu saya tak macam tak berapa yakin dulu kan, saya pernah nampak, selepas tu Allah tarik nikmat penglihatan saya memang tak yakin dengan, senang cakap dengan Allah lah. Waktu tu saya memang
down, stres. Itu alhamdulillah Allah bagi saya dugaan macam tu untuk saya boleh perbezakan apa itu keyakinan yang sebenar. Okey, kesan atau kesan yang Tuan Najib sendiri terima dan boleh share kepada kita. So alhamdulillah, setelah pergi daripada mengerjakan ibadah umrah, boleh tak Tuan Najib ceritakan sedikit banyak ataupun share sikit pengalaman yang Tuan Najib rasa semua staf MLB dan semua pekerja-pekerja dan staf-staf semua, tak kira dia berapa, kena pergi ke menunaikan umrah. InsyaAllah. So apa yang saya sarankan kepada keluarga MLB, rebutlah peluang. Company dia bagi booster, salah satunya umrah. Niat saya nak datang masuk ke MLB ni pun niat saya satu, sebab saya dengar waktu tu bulan 12 kita ada annual dinner. Salah satunya yang tertarik saya nak datang kerja dekat sini adalah salah satunya umrah. Itulah cita-cita saya, impian saya. Alhamdulillah pilihan saya betul, pilihan saya tepat. Allah bagi petunjuk, Allah bagi saya jalan yang lurus supaya saya mendekati dengan Allah, dengan Nabi, cinta Nabi. Di situ rebutlah peluang. Rezeki dia tak kira, dia tak salah alamat. Contohnya saya tak perlu keluar 1 sen pun, tapi Allah bagi company ni beri saya pergi ke training ESQ, dan waktu training itulah saya terpilih untuk Allah menjemput saya pergi ke Tanah Suci Makkah. Alhamdulillah. So rebutlah peluang. So kalau nak kata cakap tak ada duit, bukan masalah duit sebenarnya. Kita boleh kita boleh korbankan masa, kita boleh korbankan kita punya kepercayaan, kita boleh contohnya kalau kita bekerja biarlah ikhlas. So jangan berkira, kalau boleh kita bantu company untuk capaikan company punya target, visi, misi dan value, supaya Allah akan nampak hasil kerja kita. So Allah akan pilih, Allah akan bagi hint dengan Allah akan tunaikan apa yang kita niatkan, insyaAllah. Lepas solat ke masa doa ke, ada punya feel tu macam mana yang boleh membuatkan emosi Tuan Najib sendiri boleh meruntuh. Sewaktu saya depan Kaabah, selepas saya sempat mencium Hajarul Aswad, Allah bagi keajaiban. Ketika saya nak cium Hajarul Aswad, saya tutup mata, tiba-tiba kelopak mata saya macam disuluh oleh lampu suluh, terang sekejap. Saya pun terkejut. Waktu tu cepat-cepat saya cium Hajarul Aswad dan saya doakan semua contohnya macam keluarga saya, keluarga MLB boleh datang untuk menunaikan umrah ataupun haji. So macam mana perasaan dah bila dapat cium, macam mana rasa baru boleh ceritakan baru ada rasa tu sendiri? Ketika saya nak cium Hajarul Aswad, ketika itu Allah bagi lagi keajaiban dia. Ketika saya nak tutup mata, nak cium Hajarul Aswad, tiba-tiba macam ada lampu suluh yang menyuruh mata saya terang sekejap. Dan saya pun terkejutlah. Ya Allah, adakah itu cahaya yang Allah cahaya nur yang Allah tunjukkan kepada saya? Dan saya pun sempat berdoa dekat situ, semoga kesejahteraan umat Islam, dan juga waktu itu saya doa juga tim-tim MLB dijemput oleh Allah untuk datang ke Tanah Suci Allah. Dan ketika itu perasaan saya memang rasa macam pilu, dan rasa tak sangka Allah bagi
bagi kesempatan kepada saya, walaupun selama ini saya tertanya-tanya bagaimanakah bentuk Hajarul Aswad, bagaimanakah wangi Hajarul Aswad. Ketika semua jawapan yang saya nak Allah bagi, dan memang terharu. Saya rasa bersyukur saya boleh di kesempatan itu saya boleh sempatlah menindu dan memegang bentuk macam mana bentuk dia, walaupun saya tak boleh nampak. Ketika itu memang puas hati dan Allah bagi. So last kali yang terakhir, boleh tak Tuan Najib ceritakan sikit ataupun ingin berkongsikan apakah penghargaan yang ingin Tuan Najib berikan kepada saya? Okay. Terutama saya ucap ribuan terima kasih, syukur kepada Allah kerana Allah gerakkan hati dan bagi peluang daripada syarikat Eliza, itu Ustaz Rohaizam CEO, dan juga kepada Dr. Aslan yang beri peluang saya pergi ke training ESQ. Sebab peluang umrah ni waktu tu saya dapat daripada training ESQ yang MARB hantar untuk untuk PTP. Waktu tu saya terpilih untuk menunaikan umrah waktu itu. Terima kasih kepada Dr. Aslan dan semua tim-tim MARB yang doakan saya dan bantu untuk berikan saya semangat untuk terus berjuang dekat MARB. Okay, terima kasih Tuan Najib di atas sudi luangkan masa bersama MARB News. Okay, kita ucapkan tahniah dan terima kasih di atas sekian masa dan waktu yang diberikan. So insyaAllah kita akan pada semua kita telah memberikan pelbagai penghargaan dan kita telah memberikan pelbagai award ataupun reward yang menarik untuk anda dapati. So insyaAllah dalam masa ke masa pihak MARB akan teruskan lagi bersama untuk kita menghantar ataupun bersama untuk pergi menunaikan umrah insyaAllah. So kita akan bertemu lagi insyaAllah pada segmen yang akan datang. Terima kasih. Sama-sama. Okay.